Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh menyesatkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Pendengar Ria 897, kisah yang pertama ingin saya bacakan kepada anda semua. Ini adalah pengalaman yang dikirimkan melalui email dan datangnya daripada Puan Rokiah yang ingin saya ketengahkan peristiwa ini. Katanya di sini, selamat tengah malam KC dan juga para peminat rancangan MJ12. Saya Rokiah ataupun Puan Rokiah nak ketengahkan kejadian yang pernah berlaku pada diri saya, yang mana waktu itu saya dengan suami sedang memandu dan dalam perjalanan pulang ke rumah. Kami berada ketika kejadian yang menakutkan ini berlaku, kami berada dekat kawasan yang dikenali ramai oleh rakyat Singapura. Tempat ni sebagai antara tempat yang angker. Jadi saya menetap di Tua Payoh. Katanya Puan Rokiah dan suami menggunakan laluan dari kawasan Whitley Road. Jadi dari Whitley Road kalau nak ke Tua Payoh ada dua cara. Satu, kita boleh menggunakan lebuh raya PIE, kemudian pandu terus dan sampailah jalan keluar ke Tua Payoh. Satu lagi cara untuk jalan dalam, iaitu menggunakan laluan di kawasan. Yang ini adalah mungkin ramai dah tahu tentang kawasan ini. Merupakan kawasan rumah-rumah privat, rumah-rumah kolonial dan kawasan juga tapak tanah perkuburan Cina yang masih lagi ada di sana. Dan apa yang dikatakan di sini, bila lalu dekat kawasan ini, di kawasan Mount Pleasant, disebutkan oleh Puan Rokiah. Jadi suami ni pada waktu itu sedang memandu, tak tahulah apa angin suami masuk kawasan Mount Pleasant dan memandu di Mount Pleasant, kemudian masuk laluan menuju ke arah jalan belakang masjid. Kata suami pada waktu itu bila dia lalu, bila kakak tanya pada suami, "Bang, kenapa jalan sini?" "Oh, tak ada saja, abang nak tengok masjid." Jadi bila suami masuk saja laluan Mount Pleasant, jalan tu memang agak sunyi dan agak malap sedikit walaupun ada lampu jalan. Bila berada di dalam tu, kakak terperasan dekat tepi jalan ada perempuan sedang berdiri tunggu mungkin teksi. Jadi kakak pun tertanya dalam hatilah, ada ke teksi lalu dekat sini dan ada ke teksi nak berhenti? Lazimnya kalau rumah-rumah privat macam ni, orang yang tunggu teksi ni akan telefon, akan buat tempahan teksi dan teksi akan datang untuk menjemputlah siapa yang menempah. Tapi pada waktu tu kakak nampak di tepi jalan sebelah kiri KC, susuk tubuh seorang wanita sedang berdiri di tepi jalan dan tidak ada rumah pun dekat kawasan tu. Rumah paling dekat jaraknya agak jauh sedikit dan itu pun bukan kawasan depan rumah yang wanita itu berdiri. Jadi bila nampak wanita tu pertama kali, kakak tak nampak wajah sebab suami pandu agak laju lah. Jadi bila lalu je terperasan ada orang berdiri di tepi jalan. Yang buat kakak terperanjat apabila buat kali kedua suami pandu lagi, hanya selepas beberapa saat suami lepas wanita yang berdiri dekat tepi jalan, kakak rasa macam orang yang sama berdiri di tepi jalan di hadapan. Jadi bila ternampak seorang perempuan berdiri dekat depan, kakak pun toleh belakang. Toleh belakang dah tak nampak lah sebab dah jauh. Dan yang depan ni kakak confident KC.
Kakak sungguh-sungguh confident yang wanita berdiri ni tadi sama macam wanita yang berada di belakang ketika suami lalu buat pertama kali masuki kawasan Mount Pleasant, KC. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Jadi tak apa, dua kali mungkin kakak silap. Okey, yang pertama kakak perasan, yang kedua kakak rasa macam sama, mungkin silap. Suami pandu nak belok masuk dekat satu jalan, kakak tak tahu apa nama jalannya, tetapi ia belok kiri untuk lalu ke kawasan Masjid Omar Salma pada malam itu. Jadi bila suami belok kiri, alangkah terperanjatnya dekat seliko nak turun ke bawah bukit tu, nak masuk belakang kawasan Masjid Omar Salma, merupakan antara masjid kampung di Singapura yang masih kekal. Kakak ternampak ini confirm KC, orang yang sama berdiri dekat tepi jalan. 3 kali kakak nampak, dan 3 kali tu, kali ketiga tu baru kakak yakin yang itu adalah orang ataupun makhluk yang sama. Jadi bayangkan pendengar Ria 897. Kata akak kita dah kali ketiga nampak, kemudian kakak kata pada suami, "Bang, boleh drive pelan sikit tak?" Suami tanya, "Kenapa?" "Nanti saya beritahu abang." Suami pun pandu perlahan, dan mulut kakak ni komat kamit membaca surah Ayatul Kursi. Kemudian kakak hidupkan bacaan surah-surah melalui CD player yang ada di hadapan. Suami tengok kakak dah lain macam ni. Suami tanya, "Kenapa dengan awak ni?" "Tak ada bang, nanti saya cakap." Suami keluar daripada kawasan belakang masjid tu dan kemudian masuk balik Thomson Road. Barulah kakak beritahu suami apa yang berlaku. Pertama sekali kakak tanya suami, "Abang, tadi abang bila masuk Mount Pleasant, abang dah nampak tak ada macam perempuan, susuk tubuh perempuan berdiri sebelah kiri seolah-olah macam tengah tunggu teksi?" Suami kata, "Ada ke?" "Tak awak tak perasan lah. Mungkin terlepas pandang." Kemudian kakak kata, "Tak bang, tak mungkin terlepas pandang. Sebab perempuan yang sama muncul sebanyak 3 kali sebelah kiri." "Awak ya betul?" "Betul bang. Pertama saya nampak. Okey, yang kali kedua saya ingatkan mungkin sama, mungkin tak sama. Mungkin saya terlepas nak tahu pandang awal tadi wanita ni, mungkin orang lain. Tapi kali ketiga saya nampak benda yang sama, saya yakin itu adalah benda yang sama." Jadi akhirnya sampai di tempat letak kereta bertingkat di rumah kakak di Tua Payoh, Lorong 7. Suami pun letakkan kenderaan. Kemudian kakak ajak suami singgah pergi ke 7-Eleven untuk beli minuman dan cemil-cemilan untuk belikan anak yang ada di rumah. Sebelum pulang, kakak dengan suami, kakak minta suamilah untuk dengan kakak bersama-sama membaca Ayatul Kursi sepanjang perjalanan sampailah kita masuk ke dalam rumah. Alhamdulillah KC, hanya sekadar terlihat saja kemunculan 3 kali wanita yang sama dekat kawasan Mount Pleasant. Terima kasih. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang dikedengarkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Okey, saudara, ini kisah yang dikongsi sama berlaku ini antara katanya di sini. Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Idham. Apa khabar Idham? Saya ingin berkongsi satu pengalaman yang mana saya adalah seorang pekerja pindah rumah, mungkin pindah pejabat. Dan kata Muhammad Idham, pengalaman yang beliau alami ini berlaku di salah sebuah kondominium yang dah pun nak dirobohkan, yang mana para penginap di kondominium ini terpaksa berpindah ke tempat yang baru.
dan tempat ini akan dikosongkan, akan dirobohkan dan mungkin akan dibangunkan bangunan yang barulah. Jadi kerja saya ni, saya telah pun diupah oleh tuan rumah yang telah mendapatkan khidmat syarikat saya kerja untuk pindahkan barang-barang rumahnya. Jadi temu janji itu dibuat hanya selepas jam 8 malam. Sebabnya owner rumah balik kerja jam 6 petang. Jadi dia hanya boleh buat temu janji untuk pindahkan barang-barang hanya selepas 8 malam. Jadi 8 malam kita berjumpa di luar kondominium. Dan kondominium tu selalunya kalau cakap tentang rumah kondominium ni, dekat depan pintu masuk kondominium mesti ada pengawal keselamatan yang menjaga. Tapi tidak, di booth pengawal keselamatan ataupun di dalam tempat jaganya pengawal keselamatan langsung tak ada orang, kosong. Yang saya dapat lihat CCTV tu, rak-rak CCTV tu semuanya kosong. Mungkin barangan-barangan di sana telah pun diangkat dan dipindahkan ke tempat yang lain. Jadi bila masuk dalam, tempat tu dah jadi macam tempat zon peperangan, yang mana ada banyak kayu-kayu yang diletakkan di tepi. Mungkin ini nak tutup lah tingkap-tingkap cermin-cermin yang bakal dirobohkan kondominium ini. Jadi saya pun masuk dengan arahan tuan rumah yang tunggu kami di hadapan. Kemudian dia arahkan untuk pandu terus dan tunggu dekat blok hadapan sana. Pendengar Ria 897, kisah yang diceritakan ini berlaku di Malaysia, bukan di Singapura. Jadi kata Muhammad Idham, saya pun dengan pemandu dan 2 orang lagi penolong untuk pindah ni turun dari lori dan ikut tuan rumah. Jadi kami pun membawalah beberapa kotak untuk naik ke atas, untuk bungkus barangan-barangan, beberapa wrapper plastik untuk juga membantu membungkus barangan-barangan, foam dan sebagainya, perkakas-perkakas untuk bantu pindah rumah supaya barang-barang dapat dijaga dengan baik. Jadi bila sampai atas tu, kita pun sempatlah berbual dengan tuan rumah. Kita tanya, ini merupakan seorang wanita Cina. Jadi kawan saya cakaplah dengan dia, wah ni sudah pindah ramai ni bagaimana? Tak tahulah, ini management lah mau ambil balik ini tanah, mau buat something else lah. Jadi kita udah pindah. Jadi kita pun bercakap lah, oh sini dah semua pindah ke? Oh ada lagi beberapa lah, beberapa unit rumah yang masih belum pindah. Tapi kebanyakan 80% lebih dah pun pindah. Jadi boleh anda bayangkan situasi di estate kondominium ni. Mungkin tingkat 2 tak ada orang, tingkat 3 langsung kosong koridornya, tingkat 4 mungkin 1-2 orang yang tinggal. Jadi tuan rumah yang mendapatkan khidmat kami untuk berpindah ni, katanya di sini tinggal di tingkat 8. Jadi saya pun dengan kawan-kawan semua keluarlah pergi ke unit rumahnya. Dalam perjalanan nak pergi rumah, ini kondominium ni agak lain sedikit. Koridornya kiri kanan semua pintu rumah. Dia tidak boleh nampak luar. Hanya hujung ke hujung koridor tu akan ada satu ruang yang boleh kita tengok luar kawasan kondominium tu lah. Kalau tidak, koridornya sepanjang-panjang koridor, dia seolah-olah macam koridor hotel. Kiri kanan pintu rumah. Jadi bila berjalan tu, pintu rumah ni rasakan macam seram tau. Bila kita dah tahu dekat tingkat yang owner Cina ni tinggal ni, hanya tinggal dia seorang saja. Yang lain semua dah berpindah. Kita pun masuk dalam rumah, kita mulalah pack barang. Kemudian satu waktu tu, saya ni diarahkan oleh kawan saya untuk turun ke bawah, kata Idham, untuk ambil barang yang lain lah. Dan saya pun turun ke bawah seorang diri. Yang lain sedang sibuk bungkus barang-barang dan nak packing dan dibawa turun ke bawah. Sedang saya tunggu lift dekat lift lobby tingkat 8 rumah customer ni. Katanya rumah pelanggan beliau. Saya pun tekan butang lift, lift pun nak naik ke atas. Tiba-tiba saya dengar ada orang buka pintu, tutup pintu. Betul-betul ada sebuah unit rumah tepi lift. Seorang perempuan ni keluar. Perempuan keluar menuju ke arah lift. Saya pandang dia, saya senyum lah. Tapi dia macam tak tengok saya. Dia jalan tengok bawah dan langsung tak respon bila saya senyum. Okeylah, mungkin sombong. Lift sampai, pintu terbuka. Saya masuk ke dalam. Kemudian bila saya toleh, wanita yang saya nampak tadi hilang entah ke mana kisi. Mungkin agaknya dia turun tangga. Mungkin agaknya dia masuk balik rumahnya. Mungkin saya tak perasan, tak apa. Saya pun tekan tingkat 1 dan lift turun ke bawah.
going down, doors are closing. Dari tingkat 8 turun ke bawah ni, saya pun diri tunggu dan bayangkan agak lama lift ni nak sampai ke tingkat 1. Akhirnya bila sampai tingkat 1, saya pun turun ke bawah pergi ke lori untuk ambil beberapa barang yang lain. Kemudian saya masuk dalam lift dan apa yang berlaku, tangan saya penuh dengan barang, kata Idham. Jadi ada bahagian-bahagian tertentu yang saya tak nampak sebab tertutup. Saya kena peluk erat barang ni dan saya sebenarnya terkial-kial nak tekan butang lift tau. Nak tutup pintu dengan nak tekan tingkat 8. Jadi bila dia masuk dalam lift, kata Muhammad Idham, memang tak ada orang. Hanya saya seorang saja dalam lift. Jadi bila saya sedang nak cuba cari jalan, takut nanti bila saya cuba lepaskan, nak dapatkan tangan saya tekan butang ni, barang-barang jatuh, nak angkat susah kisi. Jadi saya cuba miringkan badan nak tekan ni. Tengah nak miringkan, tiba-tiba entah dari mana ada tangan datang tolong saya tekan tingkat 8 dan tutupkan pintu lift. Saya ingatkan belakang saya ada orang. Saya pun bukan toleh sebab saya nak toleh pun tak boleh. Kata Idham, saya pusing. Saya pusingkan tubuh saya, tengok satu lift saya pusing. Langsung tak ada orang kisi. Sepanjang perjalanan lift naik ke atas, bulu rumah saya meremang. Saya masih tertanya-tanya ni, siapa yang tolong saya tadi? Saya nampak tangan tolong tekan butang lift tingkat 8 dan tutup pintu. Lift sampai di tingkat 8, pintu terbuka. Saya jalan keluar dan saya rasakan seperti ada orang dekat belakang, tapi saya tak berani nak toleh ke belakang. Dan itulah kisah yang diceritakan oleh Muhammad Idham ketika dia bertugas pada waktu malam menolong salah seorang pelanggan untuk pindah rumah. Terima kasih dan selamat tengah malam. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang dikedewakan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Ada kisah yang kedua, kiriman daripada Muhammad Idham dari Malaysia yang berkongsi pengalaman. Kisahnya berkenaan tingkat tu seperti yang dikatakan oleh tuan rumah lah. Oh, ini semua kosong, semua rumah aku aja. Mau pindah ni. Kemudian bila tengah tunggu lift, tiba-tiba ada orang keluar daripada salah sebuah unit. Yang pelik, masuk lift, pusing, perempuan tu hilang. Naik atas, terkial-kial nak tekan butang lift sebab banyak barang tangan. Dan dia terperasan ada tangan yang hulu tolong tekan lift. Ini kira hantu baik lah. Hantu yang mungkin suka membantu orang lah dalam kesusahan. Tapi dia tak tahu yang dia tu menakutkan orang. Okey, seterusnya ini, saudara, ini kiriman daripada pendengar kita yang bernama mana tadi ni? Okey, ini daripada Irwan berkongsi peristiwa yang katanya di sini beliau pernah melakukan kerja berikut ini dan dia harap yang mendengar hanya sekadar mendengar, jangan ikut apa yang dilakukan satu ketika dahulu. Dan dia tahu ini sesuatu yang mungkin jauh daripada apa yang kita belajar, kata Irwan. Jadi inilah kisahnya dalam rancangan Misteri Jam 12. Apakah yang dimaksudkan ni? Irwan pernah bersama dengan seorang lagi kawan beliau masuk sebuah kawasan dan kemudian pergi ke sebatang pohon yang mana pohon ini telah pun mendapat perhatian ramai orang. Dikatakan pohon ini sebagai pohon keramat. Jadi apa yang Irwan lakukan dalam hutan? Kenapa dia pergi mencari pohon ini? Tujuan apa? Kita teruskan Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan Misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya.
Apa juga pokok ni? Barang-barang mana? Keluarkan, jom. Tuh. Tunggu sekejap. Wih, dah ramai juga orang datang kat sini. Kau tengok ni. Macam-macam ada kat sini. Makanan. Ish, ada duit lah. Ambil lah. Kau janganlah. Ini bukan hak kita. Kita datang, kita buat apa yang kita nak. Mana tahu rezeki kita. Yalah. Cepat. Barang-barang keluarkan. Kata Irwan dalam kiriman kepada saya. Beliau telah pun masuk sebuah hutan mencari pokok ni. Pokok ni bukan mudah nak jumpa. Agak dalam dan jauh daripada pengetahuan orang umum katanya. Ini pokok bila sampai dibalut dengan kain warna kuning dan kain warna merah. Sekeliling pokok ini penuh Casey dengan bakaran seperti joystick. Ada juga penuh dengan rokok-rokok yang diletakkan di tepi pokok. Dan pokok ini juga penuh dengan barang-barang yang lain. Seolah-olah ini dijadikan sebagai satu sajian mungkin kepada pokok yang disebutkan. Di tepi pokok ini juga terdapat satu mangkuk. Dalam mangkuk itu ada isi dadu-dadu. Beberapa dadu yang diletakkan dalam mangkuk berkenaan. Dan tujuan dadu ini, seperti semua yang tahu, yang pernah datang ke sana, adalah untuk minta nombor ekor Casey. Jadi pada malam itu, saya dan juga sahabat saya, akhirnya bila jumpa pokok ni, kami rasa gembira sangat-sangat. Jadi pendengar Misteri Jam 12, inilah kisah yang nak diketengahkan dalam rancangan Misteri Jam 12. Bila kita dah sampai, jumpa pokok yang disebutkan, saya pun keluarkan barang-barang untuk melakukan upacara meminta nombor. Setelah dah pasang barang-barang yang sewaktu dengannya, saya tak perlulah jelaskan lebih lanjut. Takut pula nanti ada yang dengar, ada pula yang tersampuk ya. Cari pokok tu, bawa barang ni sebagai resepi ya. Jadi kata beliau di sini, kata Irwan, dah pasang barang-barang yang disebutkan, kita mulalah melakukan upacara untuk goncang nombor Casey. Jadi ada dadu dalam mangkuk kecil. Jadi tangan saya ni satu pegang, satu lagi tutup. Tutup lubang mangkuk kecil tu lah. Kemudian goncang ketek. Dan sambil goncang, sambil tu kita cakap lah dengan penunggu pokok tersebut yang kita ni nak minta nombor. Boleh tak kasih petunjuk bagaimana nombor yang apa yang untuk menambahkan rezeki. Saya goncang, tabur. Dadu tu jatuh. Dan ada beberapa nombor sebenarnya. Jadi kalau dadu jatuh, misal kata 4 nombor, kita pun tak tahu susunan nombor tu macam mana. Mungkin 3148, mungkin 4831, mungkin 1384. Jadi bila dadu tu dah jatuh, kita angkat, kita tulis di kertas lah nombor yang ada, kombinasi-kombinasi yang ada. Kemudian masuk balik. Kali ini kita goncang lagi, campak kali kedua. Kita tengok nombor mana yang keluar dan nombor mana yang ada dalam senarai yang kita tulis, mengikut urutan. Jadi begitulah, diulang-ulang sampai dapat nombor yang benar-benar. Itulah nombor yang mungkin kalau kita gunakan, kita boleh menang besar. Tapi bukan senang Casey. Katanya Irwan, saya dengan teman saya sebenarnya telah pun berjanji. Inilah kelemahan manusia, kata Irwan. Bila kita nak sesuatu, kita akan janji, macam-macam janji kita buat. Ini sama seperti orang yang hutang. Kalau seorang kawan ni yang nak hutang, nak pinjam duit, mungkin $2,000 dengan kawan, seorang lagi kawan, dia akan cakap macam-macam janji. Aku akan bayar lagi sebulan. Tolonglah, aku perlukan duit. Ini emergency. Engkau lah sahabat aku, engkau lah kawan aku dunia akhirat. Ya, aku akan bayar lagi sebulan. Sebulan datang, tak mampu nak bayar. Tunggu lagi, tunggu sampai bertahun. Jadi itulah, pada waktu itu Casey, saya dengan teman saya, kita memang tamak. Kita memang inginkan
kemenangan daripada segi goncang nombor ni. Jadi bila dah dapat nombor tu, saya dengan teman saya kata pada dia, Tok, terima kasih Tok kasih nombor. Nanti kalau nombor ni kena, saya kasih Tok hadiah. Dan saya cakaplah apa yang saya nak berikan pada Tok. Jadi pendengar Misteri Jam 12, bila saya dah katakan sedemikian, ya apa yang saya janjikan, kemudian saya pun dengan teman saya balik. Besok juga pergi beratur KC beli nombor. Apa yang berlaku? Bila keluar keputusannya beberapa hari kemudian, saya dengan teman saya menang besar KC. Tak pernah umur main nombor selalunya menang 200-300, paling-paling 1,000-2,000 lah. Yang ini menang sampai $50,000 KC. $50,000. Mana tak happy KC pada waktu itu. Kemudian dah menang, dah ambil duit, dah bagi separuh-separuh dengan kawan saya, dah joli sana, joli sini. Sampaikan kita lupa. Sebab kita janji, kalau kita menang, keesokan harinya kita akan sampai dan kita akan tunaikan segala apa yang kita janjikan padanya. Antaranya nak bawa makan lah, nak buat itu, nak buat ini. Saya tak perlu katakan sebabnya sini ada benda-benda yang mungkin sensitif, yang saya tak perlu sebutkan, kongsi dengan anda. Jadi anda bayangkan, bila ada menang ni, dia lupa nak datang balik. Dia konon-konon nak menepati janji lah. Habislah. Dapat duit, joli sana, joli sini, tak ingat dunia. Duit yang kami bagi dua, seorang lebih kurang dalam 20 lebih ribu tu, seorang 20 lebih ribu, hanya dalam masa sebulan lebih. Duit tu habis dan lenyap begitu saja. Sebulan lebih 20 lebih ribu seorang habis. Kemudian inilah yang berlaku. Setelah duit habis, kami pun nak kembali sebenarnya ke tempat yang sama. Dan baru teringat, bila tengah tidur malam, ada orang ketuk-ketuk pintu rumah, ketuk tingkap rumah. Kawan saya pun terkena, kata beliau. Dan dipendekkan cerita, rupanya ada sesuatu yang datang dan nak mengganggu kita kerana saya dan teman saya janji tetapi tidak kutakan apa yang kita janjikan. Jadi akhirnya pendengar Misteri Jam 12, katanya Irwan, dipendekkan cerita, kawan saya terkena ganggu dengan gangguan yang amat dahsyat. Sampaikan sekarang ini dia seolah-olah macam dah tak siuman KC. Dah tak macam dulu. Saya dapat lihat perbezaannya yang ketara sangat-sangat. Ia seolah-olah memakan pemikiran teman saya. Suka duduk termenung. Kadang-kadang takut sendiri dengan bayang-bayang. Dan itulah yang terjadi padanya. Dan bila saya nak patah balik, saya pun takut KC. Sebabnya janji yang pertama tidak saya kotakan. Pendengar Misteri Jam 12, saya benar-benar kesal. Kerana perbuatan tamak nak menang duit, kawan saya menjadi mangsa. Terima kasih dan selamat tengah malam. Kiriman daripada Irwan khas untuk Misteri Jam 12. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang dikemukakan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Nama saya Haji Rashid. Saya adalah seorang perawat perubatan Islam di Singapura. Di sini saya nak berkongsi satu pengalaman saya yang terjadi kepada sebuah keluarga, yang mana ini sering dilakukan, sering kali dilakukan oleh ibu kepada keluarga ini. Ibu ni ada 2 orang anak. Dua-dua adalah anak lelaki. Satu berusia 3 tahun, seorang lagi berusia 4 tahun. Jadi abang dengan adik ni tidur sama-sama lah.
Biasalah Casey, kalau ada anak lelaki dua-duanya, kadang-kadang suruh tidur waktu malam, tak nak tidur, sibuk nantilah, main-main tu. Dia kacau dia, tak nak lelapkan mata. Jadi ibu ni pula sering kali suka buat apa tau? Sebelum bila anak dia tak nak tidur, ibu dia akan masuk dalam bilik, lampu tu akan tutup. Dia tutup lampu, kemudian dia pergi dekat tingkap. Sini ni ada dua budak ni tak nak tidur. Ni. Sini. Kan nampak dia datang. Nampak kat tingkap ni. Takut-takutkan anaknya sampai begitu sekali. Hanya untuk anaknya tidur, tapi hakikatnya memang anak dia akan rasa takut dan akan tidur. Jadi setiap malam, kalau anak tak boleh tidur, ibu akan pergi dekat tingkap, dah tutup lampu semua. Kemudian ibu akan kata, sini, ni ada dua budak ni tak nak tidur ni. Begitulah yang kerap dilakukan lah oleh ibu yang disebutkan oleh Tuan Haji Rashid di sini. Jadi pendengar Ria 897, benda ni lama-kelamaan menjadi kebiasaan, lama-kelamaan menjadi kenyataan. Sampaikan dalam bilik tu ada benda. Sebab mak dia selalu olok-olok panggil, sini. Jadi benda tu ingatkan betul-betul. Dia pun, lemak tuan rumah panggil aku takut-takut ke anak dia. Jadi selepas beberapa bulan, anak dia sekarang takut nak masuk bilik. Sampaikan menangis-nangis. Bila masuk bilik, terus tarik selimut tidur. Macam takut sangat. Sampaikan pada suatu hari, dia dapati macam kelakuan anaknya amat berbeza. Jadi cuba dapatkan bantuan seseorang. Dan seseorang itu menghubungi saya untuk bantu keluarga ni. Saya pergi ke rumah mereka yang terletak dekat kawasan Chua Chu Kang, KC. Pergi rumah, saya pun masuk dalam rumah. Kemudian saya pergi ke bilik budak-budak. Dalam perjalanan nak pergi bilik budak-budak aja KC, saya dah rasakan perasaan saya ni seperti ada tentangan. Benda tu macam tak suka kehadiran saya. Saya pun tolak pintu bilik. Tengok bilik tu biasa bilik budak-budak. Masuk dalam, saya dapat rasalah perasaan dan naluri saya mengatakan ada sesuatu dalam rumah ni. Kemudian malam tu saya baca, membaca dan baca. Ambil air yang saya bawa bersama, itu merupakan air bacaan Yasin, dan saya renjis dekat penjuru-penjuru dalam bilik pelanggan saya ni. Setelah tu saya kata padanya, baik, untuk malam ni anak-anak semua tidur dengan awak. Jangan kasih anak tidur dalam bilik ni dulu ya. Besok nanti saya datang balik. Kita tengok macam mana. Apa-apa awak telefon saya. Saya akan datang. Jadi KC, kata Haji Rashid, saya pun setelah saya buat perkara tersebut, saya pun tinggalkan rumah tu dan balik rumah. Pendengar Ria 897, saya dapat panggilan daripada tuan rumah pukul 1 pagi. Dia telefon saya. Katanya, Haji Rashid, saya minta maaf ganggu pagi-pagi. Kenapa ni? Ada apa? Anak awak okey tak? Anak saya okey. Dalam rumah saya ada suara perempuan nangis, Tuan Haji. Ya Allah. Pendengar ya, dalam hati saya tahu, kalau menangis tu lazimnya adalah kakak cantik, ataupun istilah yang kita beri, Pontianak KC yang nangis. Selalu kalau suara perempuan nangis, jin yang dimaksudkan adalah Pontianak. Kemudian saya tanya, sejak bila dia nangis? Tak tahulah. Saya terbangun. Bila bangun waktu malam tu terdengar suara tangisan. Sekarang dengar lagi tak?
Ada, kadang-kadang ada, kadang-kadang hilang. Okey, saya datang sekarang. Bila saya dalam perjalanan nak pergi rumah, padahal tadi saya dah pergi rumahnya, kali kedua nak pergi rumah ni Casey, kata Tuan Haji Rashid. Pusing, tak dapat cari rumah yang saya baru pergi awal tadi. Lalu saya telefon. Farida, ini saya, Haji Rashid. Saya on the way ni. Blok awak blok berapa Dia pun beritahu saya. Itulah, saya dari tadi, sekarang saya dekat Choa Chu Kang Avenue sekian-sekian ni. Dari sini macam mana nak pergi rumah awak? Katanya, Tuan Haji, tu lagi jauh tu. Jauh? Jauh dari rumah saya. Tuan Haji jalan terus je. Nanti nampak avenue ni, masuk street ni dan sebagainya. Seperti yang dijelaskan di sinilah. Saya tak boleh beritahu nanti kalau letak street mana, tingkat berapa. Jadi kata Tuan Haji Rashid, saya masih pandu ni Casey. Pusing cari mana blok ni. Tak jumpa-jumpa ni. Saya telefon lagi. Farida, minta maaf suara tu masih ada lagi atau dah hilang? Suara tu dah tak ada, dah hilang. Okey, awak tunggu sekejap. Saya pun berhenti kenderaan kat tepi, keluar dari kenderaan saya, berdiri, hidupkan sebatang rokok kejap. Sambil tu saya baca. Saya sembur asap tu dekat kereta saya. Baca lagi, saya sembur asap rokok dekat kereta. Masuk dalam, tutup pintu, hidupkan enjin. Saya baca sesuatu. Pendengar Misteri Jam 12, saya terus pandu sampai pula rumah dia. Sebelum ni cari pusing macam nak rak Casey, tak jumpa-jumpa. Sampai kolong blok, saya pun letak kenderaan saya. Saya pun pergi ke rumah yang disebutkan. Masuk dalam rumah, saya tanya dia, tadi ada lagi tak suara orang menangis? Katanya, dah berhenti Tuan Haji. Tapi anak saya takutlah Tuan Haji. Sebab tadi dia kata dalam bilik nampak ada perempuan. Tak apa. Saya pun berada dalam bilik itu membaca surah-surah Ruqyah. Saya tak benarkan wanita tu berdiri depan pintu. Saya kata tutup pintu, awak masuk bilik, awak tutup pintu bilik. Tidur. Dah habis nanti saya panggil awak. Sebab takut nanti kalau dia berhampiran dengan saya, makhluk tu masuk dalam badan dia pula. Saya cuba baca dan baca. Tiba-tiba tengah baca, tangan saya ada satu garisan seperti ada orang cakar. Tiba-tiba rasa seperti ada orang cakar tangan saya. Tengok, ada cala. Cala ni baru ni. Baca lagi. Dari jam 2 lebih sampai hampir-hampir 4 pagi. Barulah saya rasa dah tak ada lagi benda tu dalam bilik. Baru saya kunci bilik tu, khususnya kunci tingkap bilik itu menggunakan ayat-ayat tertentu, dan kemudian saya ketuk pintu. Dia pun keluar. Tuan Haji macam mana? Alhamdulillah, buat masa ni dah okey. Dia tak akan datang lagi. Tapi kalau dekat luar tingkap, dengar ketuk-ketuk, dengar orang ketawa, dengar orang menangis, jangan indahkan. Sebab dia tak boleh masuk dalam rumah. Nanti lama kelamaan dia akan penat, dia akan pergi tempat lain. Terima kasih. Jadi kisah di sini, kata Tuan Haji Rashid, ingin saya mengingatkan semua, janganlah takut-takutkan anak-anak kita, cucu-cucu kita dengan menggunakan hantu sebagai penyebab untuk menakutkan mereka. Masuk bilik, situ ada hantu. Sebab ini secara tidak langsung kita mengagung-agungkan makhluk ini. Terima kasih. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya
Jangan terikut-ikut dengan apa yang dikedengarkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Ria 8997 MM. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh menyesatkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Selamat pagi pada semua pendengar-pendengar Ria, dan kalau ada kisah misteri diucapkan diharapkan anda boleh hubungi saya. Anda boleh hubungi di 669-11897. Terima kasih juga pada rakan-rakan yang ada di Facebook Ria. Facebook Ria ramai yang dah masuk gelanggang. Ada yang beritahu sedang mendengar di mana, ada yang di tempat tugas, ada di rumah di Johor, ada yang juga sedang mendengar di Melaka, ada di Singapura, di Tampines, di Hogang, di Serangoon, di Bukit Batok. Yang ini kisah terbaik Ria FM always on from Kota Tinggi dari OG Man. Terima kasih. Juga ada yang ini ID Suhaidi sedang bertugas shift malam sekarang ini. Wow, selamat menjalankan tugas pada brother ID Suhaidi. Dan kemudian kita juga ada Rahman Hassan, katanya Casey sedang memandu teksi malam ini sambil mendengar MJ12. Menarik betul pengalaman-pengalaman yang diceritakan, dan betul tadi kata Tuan Haji Rashid tadi, kalau kita pun nak suruh anak tidur, janganlah menggunakan kaedah menakut-nakutkan, kerana itu akan mengundang anasir-anasir yang kurang elok masuk ke dalam rumah. Yang ini kiriman daripada siapa ni? Daripada Marcos Joel. Dari KL, seram kisah idham, teringat malam-malam naik lift balik kerja. Ya, ada tangan yang tolong tekan lift. Yang ini terima kasih sekali lagi pada Kak Iskandar juga. Kak Iskandar dari Putrajaya, KC tengah syok layan MJ12, dengar tingkat atas. Ni bunyi orang ketuk-ketuk lantai pula, macam bunyi goli jatuh, melirit bunyinya. Aduh, bunyi kata beliau. Ada juga yang sedang mendengar sekarang ini. Yang ini daripada siapa lagi? Teman-teman yang lain. Okey, terima kasih juga pada Amy Element, Muhammad Razif. Selamat malam di JKC. Saya pendengar dari Johor setia bersama dengan MJ12. Kak Nurbini binti Sardi dari Jurong West. Apa khabar Kak Nurbini Sardi? Bagaimana dengan resort Kak Nurbini? Yang asyik, kalau Kak Nobini mesti tanya pasal resort. Okey, yang ini kiriman seterusnya dari Hong Kong, Nadia Prada. Terima kasih pada anda. From Johor Bahru, Malaysia. Halo di JKC. Ini kita juga ada teman kita bernama Ruhaila, katanya sedang mendengar rancangan MJ12. Saya adalah pendengar baru, berasal dari Shah Alam. Terima kasih pada anda juga. Itu antara Shah Alam Setia Alam mendengar rancangan Misteri Jam 12 di Ria 897 Setia Alam. Okey, mungkin ada beberapa lagi yang sedang mendengar dari Setia Alam. Terima kasih. Lagi mana ni? Ini daripada Nadira. Nadira kata Assalamualaikum guys. Waalaikumsalam. Setia mendengar MJ12 dari apa ni, Rochester, betul sebutan, ya, dari Rochester. Terima kasih pada anda juga. Pendengar yang lain di sini daripada Senjarut, Haida Hamzah. Terima kasih pada Haida Hamzah, suka dengan lagu-lagu diputarkan pada malam ini. Daripada Asyik Kampung Pasir Tampoi, Johor Bahru. Terima kasih pada anda. Terima kasih juga kepada yang sedang memantau siaran ini. Daripada Zura Latif kata, KC, tadi kisah tentang naik lift tu, saya juga ada pengalaman yang tak serupa. Tapi pengalaman saya balik kerja jam 1 pagi. Saya tekan butang lift tu dari atas turun ke bawah. Pintu terbuka, dekat dalam lift saya nampak ada seorang budak lah sedang berada dalam lift. Saya pun tunggu.
untuk dia keluar dari lift. Tapi dia tak keluar Casey. Dia masih berada dalam lift, tak keluar. Jadi saya pun masuk lift lah. Mungkin dia salah tekan ke, dia nak naik turun tingkat berapa, 2 mungkin. Jadi saya pun masuk dalam lift. Saya tekan butang lift. Saya ni toleh ke belakang nak tanya which floor. Saya toleh belakang. Dekat belakang saya budak yang naik lift, yang sama-sama berada dalam lift awal tadi bila saya masuk, hilang Casey. Punyalah takut Casey. Terus badan saya ni, belakang saya rapat dengan timbuk lift. Takut. Terima kasih juga pada Syarul Nawi yang sedang mendengar dari Kelantan. Terima kasih pada Zura Ebeli. Saya dah pindah dari Wyoming sekarang. Wyoming ke Wyoming Kalau Way itu Cina Sekarang mendengar dari Wisconsin, USA. Selamat malam. Terima kasih pada Zura Ebeli dari US yang sedang mendengar. Yang ini kiriman daripada ini dah baca awal tadi. Ini dia, Encik Mahmud. Katanya, Casey sedang bekerja sekarang ini pada waktu malam, pengawal keselamatan. Malam ni pula member boleh sakit, MC. Saya kena kerja seorang. Selalunya kalau seorang tak payah buat clocking. Jadi tengah relax jack dalam office ni sambil-sambil mendengar MJ12. Harap malam ni tak adalah pengunjung-pengunjung yang tak diingini. Oh ya, cakap tentang pengawal keselamatan. Ada satu kisah berkenaan dengan pengawal keselamatan. Yang ringkas, ini pendek sajalah, tapi ini pengalaman daripada pengirim kita yang bernama Zul Kifli yang berkongsi kisah. Kita teruskan kisah ini di Ria 897 FM dalam rancangan Misteri Jam 12. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang dikedegakan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Pendengar Ria 897, kiriman berikut ini yang ingin saya bacakan datang daripada seorang pekerja pengawal keselamatan bernama Zul. Katanya di sini, kisah ini berlaku beberapa tahun yang lalu. Saya bekerja menjaga sebuah bangunan. Jadi apa yang terjadi, depan bangunan ni ada datang seorang makcik. Makcik ni tanya, makcik nak masuk dalam boleh? Nak jumpa anak sekejap. Yang hairan, bangunan ni office semua dah tutup. Jadi saya pun katalah, anak makcik tak ada kat sini cik, office semua dah tutup. Kemudian mati-mati dia bermati-matian katakan anak dia ada di dalam, anak dia overtime belum balik-balik lagi. Jadi saya kata nanti saya periksa. Saya pun nak tengok sebab mereka yang akan berada dalam office selepas jam 8 malam harus telefon guard room untuk beritahu yang mereka ada di dalam. Jadi kita akan catatkanlah unit nombor berapa dan mereka akan balik jam berapa. Jadi ini adalah untuk keselamatan. Kalau ada apa-apa berlaku, kita tahulah. Dan bila makcik tu kata, mati-mati dia kata anak dia dekat dalam. Mula-mula saya kata, office semua dah tutup cik, tak ada orang. Kata ada anak makcik kat dalam. Anak makcik kat dalam, makcik nak jumpa kejap je, dia belum balik lagi. Jadi saya kata tunggu sekejap Saya pun masuk dalam, saya nak periksa lah. Kalau ada mungkin yang belum balik lagi lah. Tengah tengok senarai ni. Tengah tengok senarai, saya pun keluar balik. Mana makcik ni? Tengok kiri, tengok kanan, rupa-rupanya makcik ni dah masuk. Dah jalan jauh Casey. Padahal saya masuk dalam guard room ni, sedang nak tengok buku. Nak tengok buku sign in, sign out ni. Hanya beberapa saat lah Casey. Kemudian saya keluar, saya nak katakan pada makcik, yang anak makcik tak ada dekat dalam. Bangunan ni tak ada orang. Bangunan ni kosong. Office semua dah tutup. Toleh belakang makcik ni dah jalan jauh. Dah nak masuk dalam bangunan. Saya pun dari jauh, cik, makcik, makcik. Makcik ni jalan terus. Apa ni? Jalan sampai depan. Sampai makcik ni masuk bangunan, saya pun masuk. Makcik, makcik. Saya panggil. Dah tak nampak makcik ni lagi. Sekarang jadi susah hati Casey. Kalau makcik ni masuk tanpa izin, dapat tahu, confirm saya kena marah, kena amaran, paling dahsyat kena buang kerja. Saya dah rasa khawatir ni. Kemudian saya jalan dalam tu dan saya panggil, makcik, makcik,
Makcik, bangunan ni kosong, Cik. Saya dah periksa tak ada orang kat dalam ni. Makcik? Makcik? Senyap, Casey. Bangunan tu memang kosong. Tidak ada seorang pun yang berada dalam office. Semua dah tutup, Casey. Jadi, kalau bangunan tu kosong, tidak ada orang. Kalau makcik tu jalan, saya mesti boleh dengar. Mesti dengar bunyi orang berjalan telapak kaki ke, bunyi orang sirit kaki ke. Tapi saya cuba berdiri untuk seketika, langsung saya tak dengar apa-apa. Saya pun keluar daripada bangunan tu, kembali ke guard house dan duduk dekat dalam. Saya periksa lagi, tengok kalau ada di antara mereka yang belum lagi balik. Sememangnya tidak ada seorang pun yang daftarkan nama mereka yang nak pulang lebih lewat. Saya pun katanya di sini Zulkifli duduk dalam guard house sampai keesokan paginya. Sampai ke saat inilah saya sebenarnya masih tertanya-tanya siapakah makcik yang saya nampak. Dan Casey, lat beberapa hari kemudian, tempat saya kerja ni ada seorang bekas pekerja lama, Cik Wahid nama dia. Dan Cik Wahid datang, Casey. Datang untuk jumpa members-members lama lah. Saya pun ada di sana. Kemudian kita pun duduklah dalam guard room. Kita duduk minum kopi, simbang-simbang, bual-bual, borak-borak. Kemudian saya teringat tentang kisah beberapa hari yang lalu. Saya pun tanya, Cik Wahid, saya nak tanyalah tentang tempat ni. Apa dia? Dan saya ceritakan, oh kau pun dah kena ke? Hah? Ni benda biasa ke? Aku dulu, zaman aku dah kena dah. Kemudian Cik Wahid pun menceritakan, makcik ni kehilangan anak lelakinya. Anak lelakinya dah pun meninggal dunia, Casey. Bayangkan. Dan makcik ni pun waktu tu dengar ceritalah, tak tahu sejauh mana kebenarannya. Bila dia dapat tahu berita anak dia meninggal dunia, balik kerja tak balik-balik rumah, dia rasa risau. Dipendekkan cerita, setelah anak dia meninggal dunia, dah habis dah dikebumikan, hampir setiap hari makcik ni akan datang dekat guard house. Dia akan tanya anak dia dah balik kerja belum. Datang sorang-sorang Dan kita tahu, kita kenal, kata Cik Wahid. Kenal sangat. Cik, anak makcik dah balik. Nanti dia balik rumah. Kemudian datang lagi, tanya lagi. Sampaikan satu hari dia jatuh sakit sebab rindukan, sayangkan anaknya sangat. Dia pun meninggal dunia. Dan ada kalanya dia akan datang lagi. Tapi bukan sebagai manusia. Dia datang, dia cari anaknya. Nak, boleh makcik masuk dalam? Makcik nak jumpa anak makcik sekejap. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang dikedegakan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Wow, itu dah kisah yang dikongsi sama amat menyeramkan, saudara ya. Tapi kesian dan sedih lah. Seorang ibu yang sayangkan anak pergi kerja tak boleh balik, dapat berita anak Kemalangan Jalan Raya meninggal dunia, masih tak boleh terima hakikatnya anak dah pergi tu, datang lagi, beberapa hari kemudian datang ke tempat kerja anak ni cari anak. Nak cari anak saya dah balik belum? Dan benda ni kerap dilakukan, ya, sampaikan mungkin gangguan emosi ni terlampau sangat, tak boleh terima, terlampau rindu, terlampau sayang, jatuh sakit dan mengembuskan nafas terakhir. Walaupun dah pergi, tetap ada kalanya para pekerja pengawal keselamatan akan nampak kelibat makcik ni waktu malam datang nak masuk dalam nak cari anak. Okey saudara, silakan 66911 897. Okey saudara, saya dah pun muat naikkan kata laluan yang kedua bagi permainan Ria #King. Boleh anda periksa di Facebook Ria
Dan terima kasih, selamat pagi pada semua yang sedang mendengar. Ada juga rakan-rakan yang sedang mendengar sekarang ini. Antaranya kita juga ada siapa ni? Daripada Ahmad Firdaus. Saya hari-hari kerja malam Gizi. Ada kadang-kadang seorang diri, kadang-kadang berdua. Permanent night shift. Nasib baik ada MG12. Kerja ada thrilling sikit. Mana tahu kertas terbang ke, kerja pula dekat Alps Avenue, Changi Coast Road. Macam-macam benda terbang kat sini. Kapal terbang banyak lah. Oh boy, dia hantar gambar. Ni gambar ni kalau awak seorang, siapa tukang petik ni? Adakah anda letak atas meja? Ataupun ada members tolong petik? Terima kasih pada Zana Emerald sedang mendengar sekarang ini dari Milling Street MJ12. Hari ini cerita dan lagu semua best. Selamat bertugas Casey, terima kasih. Okey, 669-11897. Hello, selamat pagi. Hello. 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 Hey, selamat pagi. Waalaikumsalam. Siapa tu? Ni Din. Din ada pengalaman. Ni panggilan dari mana, Din? Siapa? Anda Panggilan daripada Bukit Batu. Dan ada kisah tentang apa, Din? Silakan. Ini kisah, yelah, dah lama juga satu. Waktu saya di mana, waktu saya tinggal kampung. Nak kata kisah baru ke kisah lama Boleh teruskan berkongsi pengalaman. Okey, kisah lama Ini waktu ni saya masih kecil. Ada saya dulu cerita lah sebenarnya. Jadi saya tengok kampung kan ada palang-palang tu kan. Jadi saya tidur, saya terkasih apa kat atas. Dari dalam saya, saya pun tengok lah. Pasal kakak yang jaga saya. Saya diam. Saya tengok sekali lagi dia berubah muka lah. Berubah muka. Kalau orang cakap tu muka macam gini. Saya cakap tak lah, mustahil. Dia punya mata dah ke dalam, dia punya macam apa tu, tengkorak dia punya tulang-tulang dah ada. Saya pun pekik lah. Itu satu pengalaman saya. Seminggu saya sakit. Waktu itu arwah bapak saya masih ada lagi. Jadi dah 3 hari saya demam panas. Arwah bapak saya letak saya dekat atas meja mandi. Baik, mungkin tertekan awal tadi. Sedang bercerita. Mungkin tak perasan. Saudara, kalau ingin berkongsi pengalaman, dipersilakan hubungi saya di 669-11897. Ini datang daripada Nurmala. Selamat pagi Casey dan juga para peminat rancangan Misteri Jam 12. Saya Nurmala. Saya nak berkongsi satu kisah. Saya ni bertugas sebagai seorang ejen rumah, property agent. Dan pengalaman saya ni adalah berkenaan dengan sebuah rumah yang saya kena jual. Rumah ni dah lama kosong dan saya adalah ejen yang keberapa tak tahulah. Tapi setahu saya keluarga rumah ni dah pun menetap di seberang tambak. Dah beli sebuah rumah di Malaysia, dah duduk di sana. Jadi rumah di Singapura ni sebelum ni mereka sewakan. Oleh kerana pada ketika itu mereka nak jual rumah ni secepat mungkin, nak dapatkan wang lah. Jadi mereka pun telah melantik ejen untuk jual rumah. Jadi dah beberapa ejen. Saya ejen yang keberapa saya tak pasti, tapi saya yakin saya bukan yang pertama, bukan yang kedua. Jadi kata Nurmala, dipendekkan cerita, ada sesuatu yang tak kena tentang rumah ni. Setiap kali saya bawa pelanggan datang rumah ni, nanti mereka akan cakap dengan saya. Dia akan cakap, tuan rumah belum lagi keluar. Tak adalah, tuan rumah dah pindah dah. Tuan rumah sekarang duduk Johor, dah pindah kat sana. Rumah ni kosong. Oh ya ke? Tadi nampak ada makcik masuk bilik. Kemudian saya tengok dan berikan satu tenungan. Ni aku nak cakap gurau ke atau betul ni? Tak adalah awak gurau dengan saya kan?
Tak ada betul. Baru saya nampak tadi. Kami pun jalan Casey. Pergi dekat bilik tu, tolak pintu. Rumah tu ternyata kosong. Terus tuan rumah tak jadi nak beli. Begitu juga dengan pelanggan-pelanggan yang lain. Banyak kali datang mesti akan nampak dalam rumah tu. Mereka akan masuk dan kata, oh, tuan rumah masih kat dalam, belum pindah. Memang dalam rumah tu perabot semua cukup. Dah renovate. Barang-barang dalam rumah semua ditinggalkan. Jadi kalau nak boleh pakai, kalau tak nak boleh buang. Jadi saya katakan, tak, rumah ni kosong tuan rumah. Dah tahulah mereka ternampak sesuatu. Sampai sekarang tak terjual-jual rumah disebutkan ni. Susah sangat. Saya pula tak percaya dengan makhluk-makhluk ni. Tak ada kuasa nak panggil-panggil tukang sema bersihkan rumah. Pada pandangan saya, ini semua adalah mainan minda. Tapi pelik, saya dah berkali datang rumah tu, tak pernah pun nampak benda yang disebutkan oleh pelanggan-pelanggan sebelum ini. Nanti masuk adalah cakap nampak perempuan tua, makcik tua, seorang nenek dalam rumah tu. Mereka nampak jalan masuk ke dalam bilik ujung. Padahal rumah ni memang kosong dan memang tidak ada orang. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang dikedegakan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Ya, saudara, boleh hubungi saya sekarang 6691897. Terima kasih pada anda. Yang ini Sofi Umairah dalam kereta dari Kota Tinggi nak balik Gelang Patah Second Link. Terima kasih. 16 minit yang lalu dikirimkan oleh Sofi Umairah. Yang ini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini daripada Rudi. Katanya Casey sedang mendengar rancangan Misteri Jam 12. Yang ini sedang mendengar. Ini berada di mana ni tadi? Oh, ini dia. Pendengar kita dari Kelantan sedang mendengar. Terima kasih pada orang Kelantan, orang Kelatih. Yang ini Pak An kata sedang mendengar MJ12 dari Kedah. Ya, Pak An dari Kedah. Terima kasih. Juga kita ada teman kita Zam-Zam katanya, Bro Casey sedang mendengar rancangan MJ12 di rumah saya. Sedang chill atas katil sambil membuka suara sekuat-kuatnya. Sebab hari ini rumah saya kosong, tak ada orang. All my family sedang rewang di rumah sepupu. Saya tak dapat rewang sebab besok pagi kerja. Jadi selepas kerja baru saya join the gang. Tapi malam ni sebelum tidur mesti layan MJ12 dulu. Terima kasih pada Zam-Zam. Yang ini kiriman Effendi Rahman. Salam DJ Casey. Saya tengah bertugas di Clementi Fire Station. MJ12 memang the best. Kurangkan lagu, banyakkan cerita. Yalah, lagu tu buffer untuk saya berehat. Kalau saya cakap non-stop 2 jam. Kes kronik tuan-tuan dan perempuan. Hello, selamat pagi. Hello. Waalaikumsalam. Siapa tu? Ini Din. Aha. Tadi saya minta maaf termati lah. Okey Din. Sambung kisah anda, silakan. Okey, yang tadi tu ni yang tadi tu saya cerita pasal apa tu? Anda katakan wajah hantu tu. Ya betul. Kalau orang cakap yang orang draw tu semua bukan. Gambaran anda boleh berikan macam mana yang anda nampak tu? Wah, dia punya teruk. Mata dia dah habis lah, dah hilang dah. Mata hitam. Dengan dia punya taring. Dia bukan 2 taring, 4 taring tu. Betul yang saya nampak taring. Waktu saya pekik, baru arwah bapak saya meninggal. Bapak bangun. Baru cakap, kenapa? Saya cakap, saya nampak kakak saya ke atas. Jadi hantu. Itu satu kisi. Lagi sekali ni, ini pengalaman betul. Dekat club tu, yang opposite dia, cerita pasal ini, kita ambil nak cari durian. Ini tidak benar bukan bohong-bohong pun. Kita 4 orang pergi. Jadi malam-malam tu diorang dah hantar kita orang pergi sana.
driver taxi tu balik. Lepas tu nanti waktu kita nak balik, kita telefon, dia datang lah. Jadi waktu kita cari tu mula-mula okey, tapi yelah memang salah kita lah. Pak hutan tu kita bikin macam bukan perkara, tak ada perempuan lah, tapi perkara yang macam bawa benda, minta maaf lah bawa beer lah, tubuh durian lah, kan kali saya tak perasan. Saya dengan kawan saya 2 orang dekat. Kawan saya yang Halim dengan lagi satu tu abang so, dia yang perasan ni Halim. Dia dah nampak benda ni tinggi, orangnya tinggi, betul-betul depan mata saya. Saya tak perasan itu kan. Saya tak tahu. Dia orang pun tak bilang saya. Cuma cakap, Din, Adik. Saya cakap, nanti dulu lah. Saya cakap. Tapi kebetulan selepas tu saya cakap, sedap ni. Saya cakap bau dia. Saya cakap. Lepas tu, siapa ni, Halim pun cakap, Din, balik. Dia dah balik. Tapi Halim cakap, okey, kalau betul kau jatuhkan aku lagi 1-2 durian. Cakap Lim, apa Lim? Betul-betul bang, 2 durian jatuh, kita keluar pergi kat itu opposite of club tu, dekat pokok durian. 2 durian kita dah bawa. Halim cakap, Lim, dia masih ikut lagi kita kat sana. Apa dekat sini tau? Cakap ya ke? Cakap ajakan lah, kita salah apa-apa. Kita bukan macam, kita pun masuk pun dah minta maaf ini. Jadi selepas itu, betul 3 tahun durian tu tak tumbuh lagi. Tak ada pokok durian lagi. Tak ada durian yang ada lagi. Betul Kisi. Kita apa sal barangkali merajuk ke apa Terpaksa saya pergi sana. Saya cakap okeylah, minta maaf lah. Saya cakap, kalau saya bikin salah kat Mutan ni, saya minta maaf lah. Baru sekarang alhamdulillah ditumbuh lah tu. Betul-betul dekat Turf Club tu, apa, racing kuda reso. Sebelah dia kan ada hutan Batu 10 tu dulu kan. Situlah. Ini pengalaman saya lah, betul lah. Jadi anda katakan tadi kalau cakap tentang makhluk halus hantu ni, wajahnya lain lah, tak ada mata semua Wajah dia bodoh betul lah. Tak boleh dibayangkan. Betul cik. Dengan taring dia yang 2 kat bawah, atas naik gitu. Betul. Kalau orang cakap, wah hantu gini. Memang betul. Saya pernah ada orang minta suruh saya ambil tanah kubur. Waktu tu saya tak tahulah apa dia minta je. Pukul 12 saya pergi ambil lah. 300 kisi siapa tak nak. Saya pun ambil kan. Saya kena marah dengan Haji Bakar. Kalau Haji Bakar tu masih dengar tu, meduk, dia pun tahu. Dia lain kali kalau orang minta tanah kubur, kau jangan kasih. Apa asal pula? Ji, ambil sikit dapat 300, siapa tak nak? Ini nak merosakkan apa? Perniagaan atau huru-harakan rumah tangga. Saya tak tahu. Okey lah. Saya cakap, saya minta maaf lah. Saya cakap, saya tak lain kali saya bikin lagi lah. Saya cakap. Terima kasih Tapi kalau yang jangan cakap macam hantu muka macam gini-gini, tak lah. Kalau betul-betul dia bukakan muka dia yang bodoh tu kan, betul-betul tak dapat dibayangkan. Tak dapat dibayangkan. Boleh pingsan Bukan betul. Betul-betul macam jembalang tanah yang keluar yang apa, dah tulang-tulang. Sama lah. Betul. Jadi terima kasih. Selamat pagi. Selamat Hari Raya. Terima kasih. Baik, saudara, saya akan jawab seorang lagi pemanggil di ujung talian. Boleh silakan hubungi saya. Tapi sebelum tu, kata laluan yang ketiga, dan sekaligus boleh hubungi saya untuk permainan yang diberi nama Ria #King. Wang tunai $220. Kata laluan yang ketiga, 11897. Saya perlukan seorang pemanggil, 3 kata laluan yang tepat dan 1 peluang untuk anda pilih kotak dan berikan jawapan yang tepat. Kalau wang tunai $50,000, mungkin ramai nak menang wang tunai daripada bercerita.
Dan ini saya tutup permainan, nampaknya tidak ada peluang. Saya dah tutup, jangan telefon lagi selepas ni. Kita buka talian untuk Misteri Jam 12. Dan permainan Ria #King ini akan diteruskan pada hari Isnin pula lah. Hujung minggu akan direhatkan. Wang tunai tambah 20 menjadi 240. Kepada yang dah cuba sehari, boleh cuba sekali sehari saja. Yang dah menang, boleh menang sekali dalam seluruh permainan, termasuklah ahli anggota keluarga yang duduk serumah. Jadi kita teruskan Misteri Jam 12 di Ria 897 FM. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang dikedengarkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Hello, selamat pagi. Hello. Hello, Hai, siapa tu? Maria Puan Maria, panggilan dari mana? daripada Texas. Oh, jauh Texas Apa khabar orang Texas? Sihat semua? Sihat-sihat. selamat- Orang Singapura semua sihat. Sihat. Selamat Hari Raya Idul Adha. Hari Raya. Dan mungkin penutup tirai kisah dari orang Texas ni tentang apa? Silakan. Cerita seram Silakan. Time tu Maria pernah telefon lah dalam tahun 2012. Time tu Maria tengah tinggal dekat apartmen ni lah. Dalam apartmen ni Maria, suami Maria dengan anak Maria. Jadi dalam satu malam tu anak Maria ingatkan Maria pergi bilik air. Dalam bilik dia boleh nampak lah Maria keluar, you know. Tapi time tu dia tidur dia dengan bapak dia. Bapak dia baru balik kerja malam. Okey. Jadi dia dengan bapak dia tidur dalam bilik. Tapi bapak dia dah tidur lenyak lah. Jadi dia ingatkan saya. Jadi dia pergi bilik. Dia kata, Mama ada Mama kat dalam ini kat dalam bilik air. Tapi saya tak jawab. Tapi malam tu saya tak ada rumah. Malam tu saya tak ada rumah. Saya keluar dengan kawan-kawan. Jadi dia kata dia nampak makhluk tu badan dia hitam. Tapi tinggi. Paling tinggi sekali. Itulah dalam bilik air. Jadi kalau ini kisah yang berlaku di mana ni? Ni dalam apartmen yang time tu Maria telefon tahun 212. Time tu Maria masih tinggal dalam apartmen. Oh, sekarang dah pindah. Sekarang rumah lah. Sekarang dah dapat rumah. Alhamdulillah. Jadi di Texas ni, kalau dekat kawasan Texas ada tak tempat-tempat yang mungkin dikatakan sebagai tempat yang seram? Ada. Ada tempat diorang panggil Galveston. Okey. Tempat dia ada laut, tempat laut. Sejarahnya dululah laut air naik. Lepas tu instead of macam kebumikan orang-orang yang mati lemas, diorang letak tanah atas badan-badan orang yang dah mati. Oh. Nak kerja senang lah tu Nak kerja senang lah tu. Tapi tempat tu memang keras. Maria banyak dengar kawan-kawan yang pergi berkelah, you know. Apa nama tempatnya lagi? Galveston, Texas. Galveston, Texas. Okey, nanti saya akan cuba Google cari cerita di sana itu. Tempat tu sejarah dia gitulah, sejarah tapi instead of macam Seattle pun sama. Seattle tempat orang kan instead of kebumikan orang, I think tempat sana Seattle lagi terbakar, you know. The whole town I think terbakar. Jadi diorang nak masa kerja senang, jadi diorang tanam je lah, taruh tanah atas badan-badan orang yang dah meninggal, you know. Jadi terima kasih pada Puan. Dan memandangkan dah telefon jauh-jauh ni, ada ucapan Hari Raya untuk keluarga di Singapura ke teman-teman? Ada. Semua yang kenal Maria, Selamat Hari Raya Mak Zaratin. And jaga dirilah kita jumpa InsyaAllah tahun depan. Terima kasih Puan Maria kembali. Sama-sama. Terima kasih. Kembali, itu dia panggilan jauh dari Texas berkongsi pengalaman. Wah,
Bayangkan tempat yang seram tu. Terima kasih pada anda yang sedang mendengar. Mungkin jawab satu lagi panggilan ke? Dia kata Casey dah pukul 2. Balik. Bagus, terima kasih kerana mengingatkan saya untuk balik. Saya kalau tidak nak baca satu lagi. Ada 2 lagi kisah. Tapi oleh kerana ada yang dah suruh balik kan, apa nak buat, saya balik lah. Bila nak jawab panggilan tak kasih. Takkan nak baca email. Terima kasihlah pada semua. Selamat menyambut Hari Raya Idul Adha kepada semua fan-fan Misteri Jam 12 yang sedang mendengar sekarang ini. Terima kasih kerana menjadikan Ria sebagai stesen hiburan, stesen informasi anda. Saya jumpa hari Isnin. Isnin saya tidak bertugas. Saya akan bertugas pada hari Selasa. Jumpa hari Selasa. Dan kepada semua, selamat long weekend. Wow, long weekend. Lemak ni semua. Ada yang sedang memancing sekarang ini, hantar gambar pancing. Selamat memancing. Ada yang kata Casey extend lah, setengah jam menjadilah. Tak boleh. Sebenarnya gini orang rumah saya masih ada di konti baru tadi habis shooting TV. Jadi itulah nak hantar balik, dia pun dah penat. Kalau dia kat rumah saya boleh extend tapi itulah next time lah. Kalau ada kesempatan kita jumpa lagi. Terus bersama dengan saya, Ria 897 FM dalam segmen Rock Lamaduk. Dan sekali lagi, selamat menyambut Hari Raya Idul Adha kepada semua pendengar Ria. Dan terima kasih sekali lagi diucapkan. Semoga kita jumpa hari Selasa.